Kita mulakan kuliah maghrib pada malam ini dengan kita sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab rizal masyaallah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tadda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Sadaqallahul azim. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha kepada kamu sehingga kamu mengikut akan agama mereka. Kata ulama yang Muhammad, sungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benar petunjuk. Walin taba'ta ahwa'ahum, dan jikalau kamu mengikut akan hawa nafsu kamu, sesudah datang kepada kamu itu ilmu ataupun keterangan yang jelas. Wala in taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min wali wa nasir. Maka tiadalah bagi kamu itu selain daripada Allah Ta'ala yang akan membantu kamu lah. Ma'alakallahu min wali wa nasir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Ta'ala akan kebajikan dan memberikan kefahaman di dalam agama, insya-Allah. Yang dihormati, silakan Al-Fadil, Tuan Imam, dan lupa juga Tuan Bilal, kemudian pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izin Allah sekali lagi kita dapat sama malam ini untuk kita sambung kuliah sirah Rasulullah SAW. Kita berada di muka surat, terjemahan tu di muka surat 48. Terjemahan di muka surat 48 lah. Masih dalam tajuk apa itu? Gambaran masyarakat Arab Jahiliyah. Pertama, keadaan sosial masih tak habis lagi, kita sambung sikit lagi sosial, lepas tu ekonomi dan akhlak. Kita cuba ringkaskanlah. Jadi kita lihat muka surat 48, hubungan seseorang dengan saudaranya atau anak saudara dan kaum kerabatnya adalah hubungan yang sangat kuat. Isi Arab, masyarakat Arab Jahiliyah lah. Ini gambaran masyarakat Arab Jahiliyah masa tersebut. Ada hubungan seorang dengan saudaranya atau anak saudara
atau kaum kerabat adalah hubungan yang sangat kuat. Jadi hubungan mereka tu kuatlah. Dia sebut di sini, dia kata wa kanat alaqatur rajul ma'a auladihi. Kan amma muamalatur rajul ala akhihi wa abnahi ammihi wa ashiratihi faqad kanat muwattilatan qawiyatan. Dia kata hubungan seorang dengan saudaranya atau anak saudara, kaum kerabat, suku sakat lah. Orang Arab ni dia sangat kuat hubungan dia. Mereka adalah bangsa yang hidup berpegang kuat dengan semangat kesukuan. Suku semangat suku dia tu kuat. Dan sanggup mati kerana dia. Sanggup mati kerana mempertahankan dia punya suku tu. Suku mana? Qabilah ataupun asabiyah. Dalam konteks Islam ni kita tak digalakkan lah ada konsep asabiyah. Lebih kepada puak sendiri kan. Asabiyah. Laisa minna man mata ala asabiyah. Laisa minna man qatala ala asabiyah. Bukan daripada kumpulan kami orang yang berjuang atas nama asabiyah. Bukan daripada kumpulan kami, kata Nabi, orang yang mati kerana asabiyah. Mana mempertahankan suku dia lah. Yang kita nak pertahankan Islam, bukan suku kita. So mana Islam letak atas, paling atas, martabat tertinggi Islam. Jadi kalau menentang suku dengan Islam, kena tinggikan, lebihkan Islam daripada suku kita. Itu. Kemudian semangat kesatuan begitu menebal di kalangan suatu kabilah, dengan ditambah oleh perasaan perkauman dia. Perkauman, maksudnya perkawanan lah, boleh lebih kurang dekat tu. Tebal lah di kalangan mereka. Semangat kesatuan tu bagus juga lah, kesatuan kan. Semangat bersatu padu, kesatuan. Tapi dia ada perkawanan pula lagi. Perkawanan asabiyah. Resis kan asabiyah. Itu tak digalakkan lah. Kemudian asas sistem kemasyarakatan mereka adalah perkauman yang berdasarkan bangsa dan keluarga. Mereka berpegang dengan prinsip bantulah saudaramu, sama ada dia zalim ataupun dizalimi. Mereka berpegang dengan prinsip bantu saudaramu, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Bantulah saudaramu sama ada dia zalim ataupun dizalimi, mengikut makna hakikinya tanpa mengubah maksudnya. Sebagaimana diperkenalkan Islam pun memperkenalkan juga tu. Itu memang hadis Nabi ni. Walaupun dia di Nabi, tapi memang dah dipraktikkan oleh Arab jahiliah. Mereka dah amalkan benda tu. Kemudian Nabi pun jadikan dia sebagai Nabi, hadis, dan dijadikan sebagai panduan kepada umat Islam. Dan hadis ini sebut dalam kitab Riyadhus Shalihin, unsur akhuka zaliman atau mazluman. Bantulah saudara kamu sama ada dia zalim ataupun dizalimi. Jadi ada orang sahabat dah dalam hadis tu, dia tanya, ada seorang lelaki, ya Rasulullah, kan orang yang kena zalim memang kita patut tolong. Bagaimana orang yang buat zalim? Bagaimana kalau orang tu buat zalim, takkan kita nak tolong dia, kan kita nak bantu dia? Apa jawapan Rasulullah SAW? Dia kata, antamna'u anizulmi, daripada, iaitu kamu menegah dia daripada buat zalim. Kamu tegah dia buat zalim tu merupakan unsur juga, mana bantuan lah. Kita tolong dia, cegah dia jangan buat zalim. Itu dikatakan unsur akhuka zaliman atau mazluman. Bantulah saudaramu sama ada dia zalim ataupun dizalimi, mengikut makna hakikinya. Jadi mereka pun mengikut pada makna hakiki pada hadis tersebut, tanpa mengubah maksudnya sebagaimana diperkenalkan oleh Islam, iaitu membantu orang yang zalim. Pemaksud bantu orang zalim iaitu dengan menghalang kezaliman dia. Kita tegah dia buat zalim. Antamna'u anizulmi, kamu bantu dia daripada jangan buat zalim. Mana tegah dia lah.
Bukan makna bantu dia buat zalim dia kita pakat sama sekali buat zalim dengan dia. Jomlah kita buat zalim. Kan alang-alang menjeluk kasam biarlah sampai kepada kalengan, betul tak? Alang-alang mandi biarlah basah, betul tak? Alang-alang mandi biarlah basah, alang-alang makan biarlah kenyang. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kita cegah dia dari buat zalim. Itu maksudnya unsur akhuka zaliman aw mazluman. Bantulah saudara kamu sama ada dia zalim ke ataupun dizalimi. Apalagi sifat zalim ni memang tak elok lah. Tak elok lah sifat zalim ni. Sebab yalah kita menginai orang kan. Kena orang, menyusahkan orang dan sebagainya. Sudah satu hari nanti dia pun akan buat zalim pada kita pula. Allah Ta'ala mungkin balas. Kalau tak buat zalim kita, dia Allah Ta'ala balas pula pada kita. Kalau kita buat zalim dengan orang, walaupun kecil kan, macam tu. Takut nanti besok akhirat dia tutup dengan kita pula. Kita tipu dia. Banyak zaman sekarang ni yang zalim kan, menzalimi orang lain. Mungkin di satu sudut mungkin niat dia ikhlas. Mungkin niat dia ikhlas. Contoh bab hari tu kan, nak bawa orang pergi haji lah. Kan pergi haji kan, last minute, betul tak? Walaupun daripada satu sudut mungkin niat dia ikhlas. Niat ikhlas. Tapi dari segi peraturan ataupun kaedah kita betul. Nampak? Kaedah tak betul. Menyusahkan orang kan. Jadi memberikan satu harapan palsu pada orang. Orang kalau boleh memang nak pergi. Tapi last minute kota memang tak ada. Kemudian syarikat pula orang kata tidak berdaftar di bawah tamu haji. Itu yang banyak masing-masing kata, yalah nak salahkan siapa? Salah diri sendiri pun boleh juga lah. Kan kita nak salahkan package haji pun tak boleh. Kan sebab kau dah masuk nama kau kat situ, kau pun orang kata dah memberikan. Takkanlah sebelum kita nak pergi, takkanlah kita tak cek dulu ni berdaftar ke tak berdaftar. Kan sepatutnya kita cek lah dulu. Takkanlah tabung haji tak bagi list dia mana-mana package syarikat yang berdaftar ke tak berdaftar kan. Yang kita pergi sorah tongkuk tu kita sendiri pergi sorah tongkuk, lepas tu kita sendiri yang marah. Itulah contoh kan. Itu dia nak salahkan orang nak pergi pun tak boleh juga. Memang niat baik, semesti nak pergi kan, niat yang baik. Kemudian yang syarikat tu pun dia pun bukan dia niat yang baik, nak bawa orang pergi haji. Masalahnya dah last minute, dah tersangkut kat situ, dah berboleh kat situ. Itulah. Baik. Seterusnya tuan-tuan, walaupun begitu pembalahan untuk merebut kedudukan dan mendapat jawatan ketua kerap kali membawa peperangan. Nampak? Walaupun begitu pembalahan untuk merebut kedudukan dan mendapat jawatan ketua. Yalah ketua kan. Siapa nak jadi ketua? Berebut tuan-tuan orang nak jadi ketua zaman sekarang. Apalagi kalau ada lawan pula. Elon perumahan, elon kereta, elon kerayan, kan? Elon datang mesyuarat. Banyak elon tuan-tuan. Siapa tak nak, betul tak? Kan? Jadi di kalangan orang Arab pun mereka pun itu juga berebut nak jadi ketua. Nabi Muhammad SAW pernah ditawarkan jadi ketua. Ikut sejarah kan. Abu Lahab ke Abu Jahal. Kan dia kata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, apa masalah kau sebenarnya ya Muhammad? Kalau kau nak jadi ketua, kami boleh jantik kau jadi ketua. Kalau kau nak perempuan, kami boleh jadi carikan perempuan yang tercantik di Arab ini untuk dikahwini pada kau ya Muhammad. Kan? Kalau kau nakkan harta, kami boleh bagi harta. Tapi janganlah caci agama kami lah." Janganlah orang kata caci maki akan Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, bahala-bahala mereka lah. Jadi tujuannya nak sekat Nabi supaya jangan terus berdakwah kepada orang Arab. Apa jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi demi Allah, kalau seandainya matahari itu letak di tangan kananku, dan bulan itu letakkan di kanan kiriku untuk menyekat aku daripada menyebarkan dakwah Islam, dianya tidak akan tersekat. Maknanya dia akan teruslah.
Mana Nabi meneruskan perjuangan, bukan Nabi nakkan pangkat, kedudukan dan sebagainya. Tapi yalah, bila dah tertegaknya negara Islam Madinah, perlu ada ketua. Siapa yang paling layak jadi ketua? Rasulullah lah. Walaupun masa tu ada juga kepala munafik masa tu. Siapa kepala munafik masa tu? Abdullah bin Ubay kan. Abdullah bin Ubay ni memang minat jadi ketua. Dia memang nak jadi ketua, berazam nak jadi ketua. Tapi orang-orang Madinah tak setuju dia jadi ketua. Jadi yang dilantik oleh Rasul, yang itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan paling layaklah Nabi jadi ketua. Jadi tapi dalam masa yang sama dia ada perasaan pemusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang. Baik. Jadi walaupun begitu, perbalahan untuk merebut kedudukan dan mendapat jawatan ketua kerap kali menjadi peperangan. Jadi mana nak jadi ketua ni, semua berebut dan akhirnya perang. Masih perang. Sentiasa ada peperangan. Dan Nabi waktu kecil pun Nabi pernah dilantik sebagai pemungut anak panah dalam peperangan yang disertai oleh bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah peperangan Pujar, tak silap saya lah. Nabi dilantik, tugas kau Muhammad, okey, pergi pungut anak panah. Kata. Bagi ke pakcik, biar pakcik yang lepaskan panah. Itu. Nampak. Seperti antara sesama kabilah yang berasal daripada satu bapa, seperti yang berlaku antara kabilah Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini ialah kabilah daripada mana? Kabilah di Madinah. Ni Madinah ni kan. Aus dan Khazraj ni. Mereka ni yang datang jumpa Nabi tu dalam perjanjian Aqabah. Sebelum daripada Nabi berhijrah daripada Mekah Madinah, terjadinya dua bai'ah. Pertama bai'atul nisa. Yang kedua bai'atul Aqabah. Suku yang datang ke Mekah masa tu daripada Madinah ialah Aus dan Khazraj. Gitu. Kemudian daripada suku Abbas dan Dibyan serta Taglib dan juga selainnya. Baik, kemudian hubungan antara kabilah dengan kabilah yang berlainan pula tidak terjalin sesama sekali. Hubungan antara kabilah dengan kabilah yang berlainan pula tak terjalin sama sekali. Kabilah yang kuat sering terlibat dalam peperangan. Kabilah yang kuat sering terlibat dalam perang. Maklumlah kabilah kuat kan. So bila kalau kabilah kuat ni mestilah dia punya kelengkapan senjata dia pun banyak. Kuda-kuda tunggangannya pun banyak. Kan? Askar-askar pemanah yang mahir dalam peperangan pun banyak. Jadi kabilah kuat, pada tentu kat mainlah tentera dia. Jadi nak nyatakan dia ni kuat, mesti perang. Tak perang tak nampak kuat lah. Tak perang tak nampak kuat. Asyik tunjuk senjata je. Kau banyak zaman sekarang asyik tunjuk senjata kan. Contohnya Korea, Taiwan apa kan. Mereka masing-masing semua kan tunjuk senjata. Perangnya bila tak tahu. Tapi kalau perang memang teruk. Apalagi kalau perang nuklear kan. Hari pula hancur. Kita pun hancur sekali lah kalau dia orang perang. Tenang. Baik. Jadi kabilah-kabilah yang kuat sering terlibat dalam peperangan. Akan tetapi kebimbangan terhadap setengah adat tradisi yang bercampur antara agama dan khurafat ada kalanya meredakan perbalahan antara kabilah. Mana kepercayaan tentang khurafat pun masih ada lagi. Masih ada di kalangan mereka. Walaupun dari segi kekuatan senjata masing-masing ada kekuatan senjata, kekuatan alat pemanah dan sebagainya kan, kuda-kuda tunggangan. Tapi masa sama khurafat pun ada. Kepercayaan khurafat pun ada. Gitu. Percaya tentang sial pun ada. Kan hari itu kita dah bahas kan tentang sial. Mereka percaya pada sial, percaya pada burung hantu, percaya pada ular. Kalau ular masuk rumah ni bawa sial, sebagainya. Kemudian kalau seandainya mereka tak memusafir, mereka akan cabut anak panah. Cabut anak panah kan. Mana percaya pada tentang kesialan tu masih ada lah pada mereka. Walaupun dari segi masa sama mereka pun kuat berperang. Macam tu. Kemudian dalam setengah keadaan kabilah-kabilah yang berlainan juga turut memberikan perlindungan
kerjasama dan naungan sesama mereka. Dalam masa perang ni sudah tentu ada kabilah-kabilah yang kalah. Jadi kabilah yang kalah ni akan dibantu oleh kabilah lain pula. Masya Allah. Ada pula yang bagi perlindungan kepada kabilah yang kalah. Macam itulah dia. Itulah kerja perang. Yang kalah. Yang kalah kena tawan dan sebagainya. Dan Nabi pun ikut dia banyak Nabi. Nabi pun banyak peperangan yang ikut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan. Antaranya ialah peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Khandaq, kan? Apa lagi? Peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar maknanya peperangan menawan kota Khaybar yang dikuasai oleh Yahudi tuan. Banyak peperang ikut Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat kalau terbunuh dalam peperangan. Kita banyak zaman sekarang ni terbunuh, tapi berbunuh ke jalan raya. Terbunuh ke jalan raya. Dulu time Covid tak dengar kan kemalangan jalan raya. Bila Covid dah tak ada, kojap belanggar sana, kojap belanggar sini, kan? Kojap insiden sana, kojap insiden sini, tuan. Nampak? Mana orang kita ni, bukan orang kita aja. Non-Muslim pun kadang juga banyak mati kat jalan raya. Jalan raya tu sebenarnya kalau ikutkan berderet batu nisan. Tapi tak nampak batu nisan. Kalau ikutkan tuan-tuan, jalan raya tu, lebuh raya tu penuh dengan batu nisan. Sebab ramai orang meninggal disebabkan jalan raya. Tak nak, tapi tak nampak batu nisan. Bila tak nampak nisan tu ya orang mentokan minyak tu. Tokan minyak dah accident. Accident dah tak balik. Dah masuk ICU, meninggal dan sebagainya. Seterusnya tuan-tuan, bulan-bulan haram adalah suatu rahmat dan pertolongan untuk mereka meneruskan kehidupan dan mendapatkan sumber pencarian. Okey, dia ada 4 bulan haram kan? 4 bulan haram dalam masyarakat Arab masa itu, iaitu yang pertama bulan Zulkaidah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Bulan Rajab ialah bulan yang diharamkan peperangan. Bila diharamkan peperangan, masa itulah mereka nak masa yang paling baik untuk berniaga. Sebab apa? Tak ada peperangan. Lain kan perang je. Perang sana, perang sini, jadi tak aman. Nak berniaga pun susah, tuan. Dan mereka berniaga ni bukan hanya berniaga di Mekah je. Kadang sampai ke Syam mereka berniaga. Dan Nabi pun kalau ikut sejarahnya sampai berniaga ke Syam. Jauh perjalanan tuan. Bayangkanlah Syam tu jauh ke belah utara kan. Tapi lah biasanya mereka akan bergerak pada bulan yang tidak ada peperangan. Tak ada peperangan. Kalau ada peperangan, mereka akan diancam dalam perjalanan tadi. Jadi bulan-bulan haram adalah satu rahmat dan pertolongan untuk mereka meneruskan kehidupan dan mendapatkan semua pencarian. Sebagai kesimpulan tuan-tuan, keadaan sosial masyarakat Arab berada pada tahap yang sangat lemah. Lemahlah sosial dia. Mereka diselubungi dengan kejahilan dan juga kepercayaan khurafat. Jahil. Satu lagi. Yang kedua, percaya khurafat pula. Memang teruklah. Mana segi orang kata martabat mereka ni memang down lah, jatuh. Sehinggalah barulah bila naik balik bila kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia hidup bagaikan binatang ternak. Ulaika kal an'am, kan Al-Quran sebut. Ulaika kal an'am. Yang mana mereka ada mata tidak melihat. La yusiruna biha. Walahum a'yunun la yusiruna biha. Walahum azanun la yasma'una biha. Walahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada mata tapi tak melihat. Mereka ada telinga tapi tak nak dengar. Mereka ada hati tapi tak nak fikir. Ulaika kal an'am. Mereka samalah seperti binatang ternakan. Kan? Jadi asalnya ayat tu diturunkan pada masyarakat Arab. Tapi sesuai juga zaman sekarang ni. Kerana ayat Quran ini kalau ikut pada kaedahnya dia kata
Al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususi sebab. Sesuatu ibarat itu ditinjau kepada lafaz yang umum, bukan kepada sebab yang khusus. Bukan pada sebab yang khusus. Sebab yang khususnya ayat tu tujukan pada masyarakat Arab. Tapi lafaz umum semua guna. Sampai pada akhir zaman penggunaan ayat Quran. Kalau tidak nanti ayat Quran tu hanya orang Arab je lah. Sedangkan Quran ni sampai bila-bila? Sampailah umat, semua umat Rasulullah SAW boleh menggunakan pakai ayat Quran. Kan? Sebab pada kaedah tadi al-ibaratu bihumumil lafzi la bihusus sebab. Ibarat itu bukan ditinjau pada lafaz, ditinjau pada lafaz yang umum, bukan pada sebab yang khusus. Sebab khususnya setiap ayat itu ada manusia Al-Quran itu kan Al-Quran turun selama 23 tahun. Mana 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Setiap ayat turun mengikut kepada peristiwa. Peristiwa dan kejadian yang berlaku sesuai dengan keadaan tersebut. Jadi maknanya kalau Quran dah Nabi dah wafat, maknanya Al-Quran tu tak boleh pakai lah. Hanya orang Arab je. Jadi tidak. Sebab Quran ni sampai bila-bila. Sebab kita jangan tinjau kepada sebab khusus dia, tapi kita tinjau pada lafaz yang umum, mana sesuai digunakan pakai pada umat Islam sampailah kiamat, tuan-tuan. Masya-Allah. Seterusnya, kadang-kadang wanita diperdagangkan bagaikan benda yang kaku. Kadang-kadang wanita diperdagangkan bagai benda yang kaku, mana tak ada nilai lah perempuan ni. Jadi hamba abdi. Dijual je tu. Kan berapa dirham nak jual. Kan kita pergi lambi tu 10 dirham, 20 dirham, 30 dirham. Sampai kan orang kata pak mentua pun kena jual sekali. Pak cerita apa 3 Abdul le tak? Tu. 3 Abdul 25%, 20%. Akhir dia pun kena jual. Betul. Baik. Jadi hubungan dengan hamba wanita mengikut sekehendak mereka sahaja. Nampak? Mana wanita tu tidak ada nilai lah pada mereka. Sampailah datang Islam, maka Islam menaikkan martabat kaum wanita. Naikkan martabat wanita. Kemudian hubungan dengan hamba wanita mengikut sekehendak mereka sahaja. Mana boleh sebebas-bebasnya lah. Malahan kalau mereka nak bunuh pun mereka bunuh. Dan kalau ada anak perempuan ni, makna aib lah kepada mereka. Aib kalau anak perempuan. Sebab anak perempuan ni macam dia kata tak ada nilai pada mereka lah. Tapi kalau anak lelaki kan, oh hebat. Jadi orang Arab ni bangga kalau anak lelaki dia ramai. Suka dia, betul. Kemudian bangsa-bangsa Arab mempunyai kerajaan pula. Maka perhatian dan penumpuan hanya untuk memenuhkan kekayaan dengan memeras keringat rakyat jelata dan melancarkan serangan terhadap para penentang. Kemudian kita lihat keadaan ekonomi. Halatul iktisadiyah. Halatul iktisadiyah yang sebelum ni halatul ijtimaiyah, mana keadaan sosial. Sekarang ni kita lihat keadaan ekonomi. Iktisadiyah mana ekonomi. Jadi keadaan ekonomi orang Arab adalah dipengaruhi dengan keadaan sosial juga. Mana ada kait juga. Sosial dengan ekonomi ada kait dengan kenyataan ini jelas apabila kita lihat kepada sumber kehidupan orang-orang Arab. Perniagaan merupakan cara paling utama untuk mendapat keperluan hidup. Nampak? Berniaga ni bagus. Berniaga bagus. Dan Nabi pun menggalakkan kita berniaga. 9/10 kan rezeki daripada perniagaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 9/10 daripada perniagaan. Cuma bila berniaga ni dia ada naik turun. Ada masa sosak. Ada masa sosak, ada masa kan mewah kan. Terus kena standby lah. Jadi bila masa mewah tu tuan, jangan joli sebab banyak yang kadang-kadang time mewah dia joli. Bila joli, bila time sosak dah somput. Dah tak boleh apa tu kan. Itu yang kadang-kadang banyak bungkus. Perniagaan bungkus. Perniagaan tutup.
Dia bungkus ni bukan peniaga kecil je bungkus. Kadang perniagaan gergasi pun boleh bungkus juga. Tuan-tuan. Kalau tak betul dia punya cara pengurusan dia kan. Gitu. Kemudian penggembaraan untuk peniaga bukanlah satu perkara mudah kalau tak ada keamanan dan kesejahteraan. Jadi dalam konteks orang Arab ni, dia suka berniaga jauh-jauh. Berniaga pergi ke Yaman, pergi ke Siam pula dah. Syam mana kan. Tapi ada juga kan. Tapi ada juga orang Arab datang ke tanah Melayu. Ada tanah Melayu juga datang berniaga. Kan? Ada Cina pun kadang-kadang datang ke tanah Melayu. Kan? Tu yang Puteri Hang Lipu tu kahwin dengan Sultan Melaka tak? Puteri Hang Lipu. Tu Hang Tuah. Ada orang kata Hang Tuah tu Cina. Tak tahu lah. Sebab apa? Ada Hang gitu. Dia ada Hang Jebat. Ni sekarang sibuk mat kilau pula. Sekarang sibuk mat kilau tuan. Okay? Tahankan jiwa, semangat Melayu kan, dengan keris dia dan sebagainya. Sibuk sekarang ni cerita mat kilau. Dah habis mat kilau, besok tak tahulah apa benda pula mat yang akan keluar. Sekarang ni sibuk mat kilau, akan datang tak tahu mat apa pula. Itu biasalah tu kan. Jadi dia sentiasa berputar. Dunia ni sentiasa berputar. Bila orang nak jembur dengan mat kilau, esok mungkin dengan Tok Bahaman pula. Gitu. Tak tahulah, mungkin dengan Hang Jebat pula ke, dengan Hang Tuah pula, cerita Hang Tuah pula dulu pernah keluar. Mungkin akan datang kan, jenama akan datang ni jenama balik. Hang Tuah juga kan. Mungkin Hang Tuah seri 2 pula, tak tahulah kita. Kan, Hang Jebat ke, tak tahu lah. Baik. Jadi pengembaraan untuk berniaga bukanlah satu perkara mudah kalau tak ada keamanan dan kesejahteraan. Betul tak? Kalau tak ada aman, sejahtera, macam mana nak berniaga? Sebab nak berniaga pun mesti dalam keadaan aman. Mereka nak bergerak pun, membara jauh pun mesti aman. Tidak ada gangguan daripada kabilah-kabilah yang orang kata perompak-perompak di tengah jalan kan. Tanah Arab kan luas, padang pasir luas. Kalau tidak ada security, tak ada jiwa yang ketal dalam perjalanan, memang kena kidnapnya lah. Habislah semua harta benda. Penat berniaga untuk banyak-banyak, tiba-tiba tengah jalan perompak pun gampas tuan-tuan. Seterusnya, hari ini tidak terdapat di semenanjung tanah Arab kecuali pada bulan-bulan haram tadi. Bulan-bulan haram adalah masa untuk pasar-pasar Arab terkenal beroperasi, seperti pasar Ukas. Pasar Ukas, lepas itu pasar Zilmazas. Ukas ejaannya Ain Kaf Alif Za min Ukas. Kemudian Zilmazas Zaya Alif Lam Mim Jim Alif Zai Zilmazas. Lepas itu Majannah. Majannah Mim Jim Nun Ta marbutah. Nun bertasydid. Majannah wa ghairiha dan selainnya lah. Jadi pasar-pasar ni akan beroperasi pada bulan-bulan haram. Bulan haram ada berapa tadi? 4 bulan haram. Mana dilarangkan berperang masa tu. Siapa berperang akan dikenakan diat, denda. Siapa terlibat perangan, maka dia akan didenda lah, ada denda dia. Itu sebab mereka sangat orang kata sensitif berkenaan bulan haram. Mereka takkan perang. Itulah bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Kan sepatut bulan haram, lepas tu Safar kan? Tak. Dia bukan bulan Safar, dia akan berpindah kepada bulan Rajab. Dia akan melangkau pada bulan Rajab. Itulah 4 bulan yang diharamkan kepada mereka berperang. Kemudian orang Arab ialah bangsa yang terbelakang daripada lapangan perindustrian. Rupa orang Arab ni tertinggal, dia kata tuan, dalam lapangan industri. Maknanya masyarakat Eropah lebih ke depan dalam industri persenjataan dan sebagainya. Kebanyakan industri diceburi di kalangan orang Arab seperti tenunan, mempasai kulit dan selainnya dikuasai orang-orang Arab Yaman dan Iraq serta kampung-kampung di Syam. Benar, di dalam semenanjung Arab sendiri ada peladangan peternakan.
Sementara kebanyakan wanita terlibat dalam lapangan tenunan. Banyak produk yang dihasilkan kebanyakannya disediakan untuk tujuan peperangan. Mana produk kalau keluar ni banyak untuk peperang. Bukan untuk teknologi, kan? Tapi untuk perang. Bukan untuk nak tinggi, kan? Nak bina bangunan ke dan sebagainya. Tapi zaman sekarang hebatlah orang Arab, kan? Tengoklah dia punya menara tu. Menara jam tu, kan? Je tu. Lepas tu kalau Dubai pun tengoklah. Dulu Dubai pada pasir tu, kan? Tengoklah sekarang ni kalau di Dubai Emirat, kan? Emirat Arab Bersatu tu, kan? Tengoklah orang Arab. Betul tak? Jauh lah kita ketinggalan tu, kan? Dubai. Baik. Jadi tuan-tuan, namun produk dihasilkan kebanyakan disediakan untuk peperangan. Di antara itu kefakiran, kelaparan, kekurangan pakaian. So masalah umum dalam masyarakat dah. Dia dah sibuk fokus pada persejahteraan. Sama macam tu nak, macam Korea Utara. Korea Utara tuan-tuan, duit dia banyak, buat senjata je. Sebabnya kalau tuan-tuan buat perbandingan Korea Selatan dengan Korea Utara dari segi pembangunan, Korea Selatan dia lebih jauh ke depan dalam pembangunan. Bangunan-bangunan dia tuan-tuan lagi hebat lah berbanding dengan Korea Utara. Korea Utara dia sibuk nak pegang je. Dia tengok dengan ujian puru pepandu lah, kejap ujian puru pepandu lah, kejap ujian puru pepandu lah. Kita tengok dalam kalau video tuan-tuan, kan, dia sibuk tampilkan, tunjukkan tentang persenjataan dia. Nampak? Tapi kalau masyarakat dia macam handset ke internet ke memang dikawal. Internet ke apa benda kan, malahan dengan kata mereka tak dibenarkan ada media sosial, tak ada. Tak dibenarkan sama sekali. Maknanya mereka disekat di Korea Utara, tuan-tuan. Tak macam negara kita. Kita bebas lagi lah, ada FB lah macam-macam, kan. FB lah dengan TikTok lah, benda lah macam-macam. Sana tak ada. Dia dikawal. Dikawal di Korea Utara. Dia lebih pada persenjataan. Duit banyak habis ke situ je, tuan-tuan. Baik, kemudian akhlak. Kita tak menolak bahawa masyarakat Ariyah Jahiliyah punya tabiat yang buruk dan perkara yang tak boleh terima oleh akal, yang sejahtera dan perasaan yang sihat. Walaupun begitu, mereka juga turut memiliki akhlak yang mulia dan terpuji sehingga menimbulkan ketakjuban manusia. Antara contoh akhlak yang mulia ialah pertama, pemurah. So masyarakat Arab ni pemurah, kan? Walaupun dia ni Arab ni dalam satu masa memang suka perang kan? Tapi mereka ni pemurah. Disebut dalam kitab Arab, dia kata Al-Karam. Mereka ni ada sifat Al-Karam. Karam ni pemurah. Di mana masyarakat Arab Jahiliyah sering berlumba-lumba untuk mempamerkan sifat pemurah dan merasa megah dengan sifat tersebut. Dia pemurah, tapi dia action lah. Tunjuk kat orang. Wah, aku ni pemurah. Aku ni mendermakan 100 ekor unta. Siapa? Aku, kan. 100 ekor unta. Dalam peristiwa hijrah, kata siapa yang berjaya membunuh Nabi Muhammad, dia akan dibagi hadiah 100 ekor unta, tuan-tuan. Nampak? Jadi benda tu mudah bagi mereka. Unta banyak. Siapa dapat bunuh Muhammad, bagi 100 ekor unta. Sekor unta dah berapa? Ni 100, tuan-tuan. Memang kaya raya lah kau dapat 100 ekor unta. Kalau tuan-tuan ada 100 ekor lembu je dah. Kaya tak? Kaya. 100 ekor kerbau. Kaya. 100 ekor kejang. Ui. Kaya. Rusa, kan? Kaya lah. Tak? Lembu. Kambing 100. Ui, memang kaya lah. Baik. Tapi orang Arab ni walaupun dia suka menderma, suka menyumbang, tapi mereka megah dengan sikap tersebut. Separuh daripada syair yang dikarang oleh mereka memuatkan pujian-pujian terhadap sifat pemurah dan sifat-sifat yang lain. Tuan-tuan, mana mereka ni suka mengarang syair. Orang Arab suka syair lah.
Kalau kita belajar kat universiti ataupun dekat sekolah agama, biasanya kita akan belajar ilmu arud. Pernah dengar kan? Arud ni ilmu berkenaan dengan ilmu syair. Mustafilun, fa'ilun kan? Dia ada syair-syair lah. Saya dulu pun ada belajar lah sikit-sikit berkenaan dengan syair ni. Syair ni pening sikit, susah. Susah sikit syair ni. Saya pun ada mengajar kitab Jawharatul Tauhid. Jawharatul Tauhid Syekh Ibrahim Lakhani, itu syair juga dalam ilmu tauhid. Ada mengajar. Baik. Jadi ada seorang lelaki didatangi tetamu pada waktu yang bersangatan sejuk dan diselubungi kelaparan. Dia tidak memiliki sebarang harta kecuali seekor unta yang merupakan sumber kehidupannya dan keluarganya. Tetapi didorong oleh rasa pemurah, maka dia sanggup menyembelih unta untuk tetamu dia, nampak? Sampai begitu sekali. Nak nyatakan pemurahnya orang Arab ni, tuan-tuan. Pemurah, tapi yang kerokok jugalah. Yang pemurah ni, mana kalau cerita sini, mana ada seorang lelaki, dia terima tetamu. Waktu tu sejuk dan lapar kan. Dia tak ada makanan nak bagi tetamu tu. Yang dia ada ialah seekor unta. Unta tu dia sembelih. Nak bagi makan tetamu tadi, tuan-tuan. Kerana nak meraihkan tetamu juga. Nampak? Yelah, memang meraihkan tetamu pun penting juga. Meraihkan tetamu. Tapi kalau dah sampai menyusahkan tu, tak payahlah, tuan. Itu pun kadang tak makan kan. Ikut berpada-pada lah. Jadi dia tak memiliki sebarang harta kecuali seekor unta yang merupakan sumber kehidupan dan keluarga dia. Tetapi didorong oleh rasa sangat pemurah tadi, al-karam tadi, sifat pemurah, maka dia sembelih untanya untuk tetamu. Baik, kemudian antara contoh kemurahan orang Arab lagi ialah kesanggupan mereka untuk sama-sama memikul bayar diat dan tanggungan-tanggungan yang berat demi mengelakkan pertumpahan darah dan kehilangan nyawa. Mereka sanggup bayar diat lah. Kalau seandainya ada di kalangan kekawan dia yang kena diat, diat dia denda lah. Denda disebabkan melakukan satu kesalahan, kena bayar denda lah, diat. Jadi puak yang lainnya akan bantu lah. Akan bantu untuk bayar diat sama. Itu di antara kebaikan mereka juga, tuan. Akhlak ini mendapat pujian di kalangan mereka dan mereka berbangga terhadap ketua-ketua mereka atas kesanggupan menjalankan tanggungjawab tadi, tuan. Tanggungjawab tadi. Jawab. Diatlah. Baik, kemudian contoh kesan dari kemudahan mereka ialah mereka terpuji dengan meminum arak. Terpuji pula dengan minum arak. Ini bukan kerana berbangga dengan air arak sendiri, tetapi sebabkan arak ada jalan untuk mendapatkan sifat pemurah dan cara yang mudah untuk mereka sanggup mengorbankan diri. Masya Allah, tuan. Pening sikit kan? Dia kata apa? Ini bukan kerana berbangga dengan arak. Mereka bukan bangga air arak tu, tapi sebabkan arak, dia kata, jalan untuk mendapatkan sifat pemurah dan cara yang mudah seseorang sanggup mengorbankan diri dia sendiri. Diri dia. Kata. Oleh kerana itu, mereka menamakan pokok anggur sebagai panggilan Al-Karam. Al-Karam lah. Betul tak? Al-Karami atau Al-Karam. Karam kan mulia. Mulia atau pemurah. Sementara arak, dia kata Bintul Karam. Bintu Karam. Anak perempuan kepada pemurah. Anak perempuan kepada pemurah. Bintu. Bintu kan daripada binti. Kan anak perempuan kita sebut binti. Binti itu daripada perkataan bintun. Bintun mana anak perempuan. Bin daripada ibnun, anak lelaki. Anak lelaki. Kan? Tapi kita tak sebut anak lelaki, kita sebut bin. Kalau India, anak lelaki munusami, kan? Anak perempuan munusami, kan? Anak lelaki, kan? Gitu. Sama lah tu. Tapi kita menggunakan istilah bahasa Arab. Bin tu daripada ibnun, anak perempuan. Binti tu daripada bintun, anak lelaki. Anak lelaki. Tahu tak? Tapi kita gunakan bin ataupun bila tak ada bin binti, ada bongi.
Kan? Ni mana bin binti ni kau nak luar nikah ke apa? Kan? Mana bin binti pun mainkan peranan juga. Mainkan peranan kepada GPN. Baik, kemudian apabila anda melihat kepada dewan syair-syair jahiliyah, anda akan mendapati satu bab yang memuatkan syair pujian dan kemegahan yang antara lain disebut oleh contohnya Al-Antarah bin Shaddad Al-Absi, dia kata. Dia ada syair dia sebutlah. Apa syair dia kan? Telah ku minum tegukan arak dengan piala yang berkilau. Setelah hari yang terik berlalu pergi, dalam gelas kaca kekuningan lambang kekeluargaan, lantas memukau dengan gemilang cereknya. Bila ku minum hanya harta yang ku habiskan, sedang kehormatanku tetap utuh tidak menyumbing. Bila ku sedar, maka tidak ku abaikan kemurahanku, penuh sedar tentang kebaikan dan kemuliaanku. Kan? Apa makna tak tahu lah. dia ada makna ni kan. Kalau dalam Arabnya dia kata walaqad syarifta min mudamati ba'dama rakadal hawajir bil masyufil al mu'lim bi zujajatil safra zatul asirrah kurrinat bi azhari bi syamali muqaddam. Fa iza syaribtu fa inni mustahlikun mali wa abdihi wa afri lahum yuklam. Banyaklah punya tu syair-syair Arab dia. Kalau masa jahiliah dulu, mana siapa yang syairnya hebat tu, dia biasanya kadang ada pertandingan Arab ni, ada pertandingan syair kan. Syair-syair puisi-puisi dan sebagainya. Mana syair yang puisi yang menang tu dia akan digantungkan di Kaabah. Dia akan digantungkan Kaabah. Oh, ni syair yang terbaik, syair yang bagus dan sebagainya. Tapi bila Quran datang tuan-tuan, rupa-rupanya Quran lagi hebat daripada syair. Bahasa-bahasa dia balarahnya lagi tinggi tuan-tuan. Quran ni rupanya lebih hebat daripada syair yang mereka karang. Tapi mereka kata ini syair, dia kata. Bila Nabi baca Al-Quran depan mereka, ini tidaklah merupakan syair, dia kata. Nabi Muhammad ni Muhammad pengarang syair, sedangkan Muhammad seorang yang ummi kan, dia tak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Macam mana Nabi boleh nak karang syair? Tapi mereka kata syair ini dikarang oleh Quran, itu dikarang oleh Muhammad, oleh Rasulullah SAW. Tapi Nabi seorang yang ummi, tak macam dia, macam mana nak karang syair? Mereka juga tuduh Muhammad ni kan membawa sihir. Muhammad ni bawa sihir, dia guna sihir sebab bila dia cakap orang terpengaruh dengan cakap dia. Macam-macam lah dilabelkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk menyekat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa sekadar itulah perbincangan kita malam ni. Mudah-mudahan dengan sedikit perbincangan, perkongsian malam ni tuan-tuan, sebanyak akan dapat menambahkan ilmu kita, memantapkan ilmu kita, dan menambahkan pengetahuan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah akan datang semula. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ma'lumun taqabbala. Wariskan halalan mubarakatan kasira wasyan lifatta ya alim lawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahnana fa'alifin. Allahumma faqina fid-din, Allahumma faqina fid-din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.